Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, untuk video kali ni, jadi kita nak lihat undetermined coefficient. Kita dah lihat dua kes, okey, kes polinomial dengan eksponen. So untuk video kali ni saya nak explain mengenai kes yang ketiga, iaitu sekiranya kita punya fx ni cos ataupun sin. Okey, yang keempat dengan kelima ni tak ada ya. So keempat ni saya terang gitu-gitu je lah nanti ya. Okey, jadi kita nak guna method of undetermined coefficient. Jadi saya pergi secara cepat. Apa yang kita buat adalah yang pertama, kita dapatkan dia punya complementary function, iaitu YC ya, ataupun complementary solution ya. So yang kedua, kita dapatkan dia punya particular integral ataupun particular solution dengan kita buat step bagi undetermined coefficient, iaitu kita dapatkan dia punya YP dengan refer table. Okay, sekarang kalau function kita sin ataupun cos, kita lihat pada part sin ataupun cos lah, dan kita pilih R yang bersesuaian. Okey, setelah kita dapat YP yang sesuai, jadi kita akan dapatkan dia punya coefficient. Dalam YP tu tidak ada coefficient kan, so dapatkan dia punya coefficient. Akhir sekali barulah kita dapat full solution, iaitu Y equal to YC plus YP. Kalau ada condition, kita substitute ya. Okey, ini adalah method of undetermined coefficient yang kita dah lihat. Jadi cuma kita tinggal kepada kes yang ketiga ni, iaitu bagaimana sekiranya kita punya fx, okey, dalam bentuk sin ataupun cos lah. So ni ada dua example dekat sini, A dan juga B ni. So macam yang kita lihat ni, untuk example yang ketiga ni dah ada dia punya answer Jadi yang ni saya akan tinggalkan lah. Jadi saya akan explain tiga ni saja. Kita lihat dulu example yang pertama. So dia punya cara dia sama saja. Kalau awak dah biasa dengan kes pertama dan kedua, di mana kita ada function yang berbeza lah, polinomial dengan eksponen, dia punya cara dia sama saja, di mana yang membezakannya adalah YP nanti, sebab dia depends pada fx ni. Jadi pertama sekali kita tak boleh nak lari dari YC, di mana YC kita akan consider y double prime minus 2y prime minus 3y equal to 0, di mana ini bila dia sama dengan kosong, dia macam homogeneous lah. So m squared minus 2m plus 3 equal to 0. So ini adalah kita guna calculator ni lah. So 1 negative 2, ini adalah negative 3. So kita dapat kita punya ni root adalah ada dua root ya. So x1 equal to 3, x2 equal to negative 1, sebab dia ni adalah real number. Jadi kita akan dapat juga m1 equal to 3, m2 equal to negative 1 tadi ya. So kita dapat kita punya YC ni, ini mana nak dapat YC ni, refer homogeneous method, refer homogeneous equation yang untuk chapter 2 ni, chapter 3 ni untuk second order. So YC equal to A exponent 3x plus B exponent negative x. Okay, so tinggal saja YC ni, kita cari YP. So YP kita nak consider apa? Kalau YC kita consider kita punya ni yang part homogeneous, YP kita kena consider fx lah. Consider fx equal to apa? So fx ni dekat mana ni? Fx ni lah. So fx equal to 4 sin x. Okey, bagaimana kita nak dapatkan YP ni? Kita refer table. So table ada dalam list of formula ataupun ada dalam saya punya slide ni. So saya tengok dekat sini, katalah YC. Okey, kita nak tengok apa? Okey, kalau kita ada cos ataupun sin, kita punya YP ni adalah
P cos beta X plus Q sin beta X. Beta ni dari mana? Beta ni dari sama dengan angle YX awak. So kalau YX awak 2X, sini pun ikut 2X. Dia sama macam eksponen Okey, so YP kita adalah X power of R P cos beta X plus Q sin beta X. Tambah, dan tak kisahlah awak salah satu cos ataupun salah satu dia cos ataupun sin, so dia punya YP ni mesti ada dua-dua lah. Okey, jadi kita dah tengok table tadi apa kita punya YP. So YP kita kalau dari table dia adalah XR P cos beta X. So beta adalah bergantung pada ni lah. Kalau ni sin X je, P cos X je lah, plus Q sin X. Okey, macam tu. Dan kita repeat step yang sama macam yang sebelum ni, iaitu kita substitute R equal to 0. Okey, when substitute R equal to 0 into YP, so YP becomes YP equal to P cos X plus Q sin X. Okey, so nak buat apa? Kita compare dengan YC. Tengok ada tak corresponding term dalam YP yang sama dengan apa yang correspond dengan YC term dia. So kalau lihat dah memang lainnya, sebab apa? YC dua-dua eksponen, YP cos dan juga sin. So ini kita boleh accept YP yang ni. Jadi lepas dah dapat tu, apa kita buat adalah kita dapatkan YP prime lah. Okey, differentiate YP ni nak buat apa? Kenapa kena differentiate? Sebab kita nak cari P dengan Q. Nak cari P dengan Q, kita kena substitute dalam ni lah. Dalam differential equation ni. Jadi dalam differential equation ni ada Y double prime dengan Y prime lah. Okey, so Y prime differentiate. So hati-hati masa differentiate. So differentiate cos adalah negatif P sin X. Differentiate sin adalah Q cos X. Okey, so YP double prime differentiate sekali lagi, differentiate sin adalah negatif P cos X. Okey, differentiate cos adalah negatif lah. Differentiate cos adalah negatif, differentiate sin adalah positif. Tapi sebab dia dah negatif, dia jadi negatif juga lah. So negatif Q sin X. Okey, dan substitute. Kalau awak dah biasa buat ni, ada cara untuk kita simplify benda-benda ni lah. Tapi tak apa, saya just buat cara yang ni je lah, yang biasa saja. Depan ni dapat substitute lah. Okay, so YP double prime plus YP prime, substitute YP double prime, YP prime and YP into the differential equation. Okay, differential equation mana yang atas daripada example dia. So differential equation kita adalah Y double prime minus 2Y prime minus 3Y minus 2Y prime minus 3Y equal to 4 sin X. Okay, sebab apa dia 4 sin X. Okay, dan substitute je lah. Gantikan YP prime ni sebagai dekat sini lah, dalam YP double prime. So kita dapat negatif P cos X minus Q sin X. Okay, minus 2Y prime, Y prime adalah negatif P sin X plus Q cos X minus 3Y, Y adalah P cos X plus Q sin X equal to 4 sin X. Okay, kemudian simplify. So kena simplify, kalau tak nanti kita jadi pening dekat sini. Jadi nak simplify macam ni, kita tolak mana-mana yang kita boleh tolak lah. Macam ni P cos X dengan P cos X ni boleh kita simplify lah. Ini kita akan dapat negatif P tolak 3P, so kita akan dapat negatif 4P cos X
Okey, ni yang ni pula kita dapat negatif Q, negatif 3 lah sebab dia negatif dekat sini. So negatif 4 sin X S negatif 4Q sin X. Okey, ni dua lah. So yang ni tak boleh nak buat apa lah. So ini kita dapat plus 2P sin X, okey, minus 2Q cos X equal to 4 sin X. Okey, dah tak kisahlah tu. Jadi kita nak equate ni dia punya koefisien yang kita tak tahu dekat sini ni dengan apa yang kita ada yang belah kanan ni. Jadi kat kanan ni ada sin saja, so tak ada masalah tu. Kumpulkan saja sin dengan cos dengan sin lah. So kalau saya ambil yang cos dulu, so saya ada negatif 4P, okay, untuk cos minus 2Q, ini adalah untuk cos X okay, plus saya ada naik 2P, okay, minus 4Q sin X, so equal to 4 sin X. Okay, kemudian samakan saja dia punya koefisien. So sebab cos tak ada, so ini equal to 0 lah. Negatif 4P minus 2Q equal to 0. Satu lagi 2P minus 4Q equal to 4 lah, sebab dia sin dekat sini Okey, lepas ni ini awak boleh buat lah macam yang apa, ini boleh awak jadikan negatif 4P sama dengan 2Q. So kita akan dapatlah P sama dengan apa, dan substitute dalam ni boleh juga. Atau kalau nak guna calculator pun boleh jugalah. Okay, calculator ni kita guna simultaneous equation lah. So 5 dia punya unknown adalah 2 lah. So 2 ni nombor 1. So kita ada negatif 4, kita ada negatif 2, 0. So ini kita ada 2, kita ada negatif 4, kita ada 4. Okay, so kita akan dapat kita punya P adalah 2/5. Satu lagi Y ni adalah Q adalah negatif 4/5. So dari sini kita dapat kita punya P adalah 2/5, Q adalah negatif 4/5. Okay, kemudian kita substitute P and Q into YP. So therefore kita punya YP equal to, YP adalah P cos X, so 2/5 cos X plus minus lah, minus 4/5 sin X. Therefore kita punya Y equal to YC plus YP. Okay, YC plus YP. So YC A exponent 3X plus B exponent negatif X. A exponent 3X plus B exponent negatif X. Tambahkan dengan YP ni lah. So YP ni adalah plus 2/5 cos X minus 4/5 sin X. Okay, jangan tinggal step yang Y ni sebab step ni penting sebab ini adalah dia punya final answer dia. So yang full untuk awak punya Y solution untuk Y. Okay, itu adalah example yang A. Kita move kepada example B. So example B ni okay, apa beza example A dan juga example B? So example B ni dia ada dua-dua, sin X dengan cos X. Okay, ini tak ada masalah untuk kita buat sebab apa, dia punya angle dia sama. Maksudnya ini sin 3X, ini adalah cos 3X, so sama. Dia tak boleh kita buat macam yang saya tunjuk ni sekiranya dia ada lain Contoh sin 3X, satu lagi 5 cos X. Okay, angle dia berbeza dekat sini. Okay, lain kan? Dia satu, ini 3X, ini adalah cos X. So kalau case yang macam ni,
dia tak boleh buat direct macam ni. Dia boleh solve tapi dia tak boleh buat direct macam yang saya nak tunjuk ni lah. Dia kena guna kes yang keempat, kes 4 tu lah. ok, tapi kalau sama angle dia, kita boleh proceed saja menggunakan kes yang ketiga ni. Secara dia sama je lah. So macam mana kita start dengan YC So YC equal to YC kita consider Y double prime plus 9Y equal to 0. ok, so ini M squared plus 9 equal to 0 lah. Ini awak akan dapat awak punya M1 equal to 3I. ok, M2 equal to negative 3I lah. Kalau masuk kalkulator akan dapat yang ni juga. Kalau awak buat direct macam kita boleh buat direct macam ni. M squared equal to negative 9 lah. So M equal to negative 9 punca kuasa lah. So bila ada ni kan ada negatif, square root negatif ni tu yang dia jadi kompleks tu. Ni plus minus lah sebab apa ni. Tu yang dia jadi 2. Lepas tu dia ada sini ada kompleks lah. So ini sama dengan plus minus 3i. ok, ini kalau kita buat direct. Kalau tak, tekan je kalkulator, awak akan dapat yang ni lah. ok, jadi bila kita ada ni root, complex root ni, therefore kita punya YC adalah, ok, sekarang dalam kes ni kita punya alpha equal to 0 lah. Sebab apa? Sentiasa ingat kita punya M ni dalam bentuk alpha plus minus beta I. So alpha dekat sini, yang darab dengan I tu adalah beta. So dalam kes ni alpha dia tak ada, so alpha dia kosong lah. Dengan beta kita adalah 3 So masuk dalam awak punya Y dalam homogeneous. So sila check homogeneous punya part. So YC equal to eksponen alpha eksponen kosong lah. So satu je. Jadi yang tinggal adalah cos A cos 3x plus B sin 3x. ok, macam tu. ok, tinggalkan dulu YC dan kita pergi kepada YP. So bagaimana nak cari YP? Kita perlu consider fx. fx equal to sin 3x plus 5 cos x. ok, darab dia sama macam ni. Jadi macam mana, apa yang kita perlu buat? Kita lihat YP dalam table tu lah. So table sekarang kita ingat kita punya sini cos 3x. Kita punya angle bagi YP ni adalah 3x. Jangan tengok angle YC ni. Ni kebetulan dia sama Kalau YC ni lain, jangan tengok YC, tengok pada fx ya. So nak tengok nak cari YP, kita perlu lihat fx iaitu sin 3x. Jadi tengok kita punya, kalau cos dengan sin dia adalah x ni lah yang tadi kita buat tadi. Jadi saya tulis, so kita ada, kita punya y pula, kita punya ni adalah x power of r p cos 3x. ok, so sebab dia follow yang ni lah, plus q sin 3x. Cukup, jangan pergi tambah pula sebab ada 2, tak perlu sekali, satu sahaja. ok, kemudian dah masuk yang dekat sini. Macam biasa kita substitute lah r equal to 0. So when r equal to 0, kita lihat kita punya YP dulu. So YP sama dengan P cos 3x plus Q sin 3x. Compare dengan YC. Okay. Bila kita compare dengan YC, perhatikan, ni ada sama ni, sin 3x, cos 3x, dua-dua sama. ok, beza dia cuma AB sebab tapi tu constant, kita tak boleh nak consider lain lah.
Jadi ini tak boleh pakai. Okay, jadi bila tak boleh pakai, kita kena substitute R equal to 1. Substitute R equal to 1, so kita akan dapat YP equal to X P cos 3X plus Q sin 3X. Okay, so bila check balik dengan kita punya Y apa benda ni, YC ni, check semula dengan YC. So tengok ini dah ada X darab cos 3X. Okay, ni boleh proceed lah, ni dah boleh terima. Ini B sin dah, tapi bila kita darab X kat sini, dia dah jadi X sin 3X. So dah lain dia punya function dia. Jadi term dia dah kira lain lah, sebab kita dah darabkan dengan X. Jangan pula awak consider dia ada cos lagi, memang tak akan hilang lah cosnya. Jadinya kita consider X cos X ni function yang berbeza dari YC tadilah. YC hanya cos X saja. Okay, then boleh proceed yang ni. Boleh proceed guna YP yang ini. Okay, so bila dah boleh proceed tu, apa kita buat adalah kita perlu differentiate lah 2 kali YP prime. Walaupun dekat sini tak ada YP prime, dia ada YP double prime, tapi nak sampai ke Y double prime ni pun kena cari YP prime juga kan. Nak tak nak memang kena differentiate sampai 3 kali lah. So YP prime, so differentiate. Okay, awak tengok cara saya differentiate. Saya tak gantikan setiap satu ni, saya differentiate 2 ni saja. Okay, lepas ni saya buat direct. Kat sini saya tunjuk di mana saya akan consider U sama dengan X, V sama dengan P cos X, P cos 3X plus Q sin 3X. Okay, kemudian cari U prime. U prime equal to 1, V prime equal to negative 3P sin 3X. Okay, plus tambah dekat sini lah 3Q cos 3X. Okay, ni. Dan nanti saya guna formula yang saya gunalah U prime V plus UV prime untuk product rule. Okay, dekat sini masa nak cari YP double prime. So saya substitute dekat sini. Lepas ni nanti dia akan ada lagi lah guna product rule. Saya buat direct. Awak boleh try guna macam ni lah, guna product rule yang macam ni. So U prime V, so saya dapat dekat sini P cos 3X plus Q sin 3X plus UV prime. So saya ada X, V prime adalah negative 3P sin 3X plus Q plus 3Q sin 3X. Okay, macam tu. Kemudian kita kena dapatkan YP double. Saya tak simplify dekat sini sebab tak boleh nak buat apa pun, tak boleh nak tolak, nak tambah pun. Saya just buat direct sajalah YP double prime. So differentiate yang ni sekali lagi. So oleh kerana kalau yang ini boleh differentiate direct, cuma dekat sini kena buat UV sekali lagi lah. Ni dekat sini. Okay, buat ni lah product rule. So yang ni saya differentiate direct saja. Ini saya akan dapat negatif 3P sin 3X. Okay, plus 3Q cos 3X. Okay, plus dekat sini saya dapat dekat sini negatif U prime V lah, negatif 3P sin 3X plus 3Q cos 3X. Ini dia punya product rule yang dekat sini lah, plus U prime V plus UV prime. So U adalah X, V prime dekat sini adalah, so saya differentiate ni sekali lagi. So ini saya dapat negatif negatif 9
P cos 3x tolak ini sin ini adalah cos tolak 9 Q sin 3x. Alright, so lepas tu ini saya simplify dululah, sebab nanti dia jadi lagi sangat panjang. So ini saya dapat negatif 6 P sin 3x, okay, plus 6Q cos 3x, okay, plus x negatif 9P cos 3x minus 9Q sin 3x. okay, macam tu. Dan substitute ke dalam differential equation. Substitute apa? Substitute yp double prime, yp prime and yp into the differential equation lah. Alright, nah substitute. So differential equation kita adalah y double prime plus 9y equal to 0. Y double prime plus 9y equal to 0 pula, equal to sin 3x plus 5 cos 3x. Saya terambil yang homogeneous. Cos 3x. Okay, kemudian substitute. Okay, ini memang jadi panjang sikit lah, sebab apa dia differentiate dekat sini panjang. So substitute yp double prime ni. So ini kita dapat negatif 6 P sin 3x, okay, plus 6Q cos 3x, right, plus x darab dengan negatif 9P cos 3x minus 9Q sin 3x. Right, so plus 9 y adalah benda tadi, x P cos 3x plus Q sin 3x. X letak kurungan x P cos 3x plus Q sin 3x equal to benda ni lah, sin 3x plus 5 cos 3x. Okay, kita kena simplify, eliminate mana yang kita boleh eliminate, di mana kalau dekat sini dekat sini kita boleh eliminate, sebab ni 9x P kan. So P cos ini boleh eliminate lah, function ni kebetulan lah boleh eliminate. So yang ni negatif 9Q dengan 9 9Q, so tolak lah, so boleh eliminate. Yang tinggal hanya ini sahajalah, negatif 6P. Penat cari, tinggal tu saja, sin 3x plus 6Q cos 3x equal to sin 3x plus 5 cos 3x. Dan equate dia punya coefficient ni, so kita akan dapat sin dengan sin lah, so negatif 6p equal to 1, so p equal to negatif 1 over 6. Satu lagi 6q equal to 5, then q equal to 5 over 6. So dari sini kita dapat kita punya yp kita, yp adalah x times p negative 1 over 6 cos 3x plus 5 over 6 sin 3x. Alright, kemudian
sama step yang terakhir lah, penat dah menulis. So YC Y equal to YC plus YP. So YC tadi apa? YC tadi adalah A cos 3x plus B sin 3x, okay, plus dengan YP ni yang kita dapat tadi ya, plus x times negative 1/6 cos 3x plus 5/6 sin 3x. Okay, settle macam tu. Okay, saya tengok answer dia sebetulnya macam tu ini example yang kedua, di mana apa beza dengan yang pertama tu, kita ada function dua lah, sin dengan cos tu, tapi cara kita buat dia adalah sama. Okay, untuk soalan yang kedua ni saya bagi sampai kita dapat YC. Saya bagi jawapan dekat sini. Okay, sebab saya nak tunjuk kalau kita ada initial value problem ni, initial value problem, kalau kita ada initial condition ni macam mana kita nak dapatkan dia punya dia punya constant tu lah. Okay, so sampai dekat sini ni awak cuba dapatkan sampai dekat sini kita dapat Y. Kejap, saya kena cari dia punya jalan kerja di mana. Y2 4 Y prime plus 13 plus sama dengan 5 Y0 equal to 1 Y prime 0. ok, ni so kita dapat Y kita dekat sini eksponen negatif 2x. okay, awak dapatkan dekat sini guna undetermined coefficient, eksponen negatif 2x, ok, times A cos 3x. ok, so ni complex root lah nanti, plus B sin 3x. Alright, so ini tolak 8/29 cos 2x plus 9/29 sin 2x. ok, dia tak ada repeat dekat sini, so senang je lah. Dekat sini dia tak adalah panjang yang macam tadi. ok, cuma bila dah dapat yang ni, let's say awak dah dapat lah Y yang ni guna method of undetermined coefficient ni, so kita ada dia punya initial condition, so substitute initial condition kita, so kita ada Y kosong sama dengan 1 so Y kosong sama dengan 1. ok, Y kosong sama dengan 1. Substitute dalam ni, maksudnya ini saya memang suka tulis macam ni lah. ok, kalau tak tulis macam ni pun tak apa, sebab memang dah senang, memang dah faham pun kan. When x equal to 0, y equal to 1, so substitute dalam ni kita akan dapat 1 sama dengan, so x sekarang adalah 0 so bila x 0, kena tahu eksponen ni jadi 1, cos kosong adalah 1, sin kosong adalah kosong lah. So sin kosong juga adalah kosong. Jadi yang awak ada dekat sini adalah A, ni A tolak 8/29. Okey, so kita boleh dapat A lah dekat sini. So A berapa? A sama dengan 1 tambah 8/29 iaitu 37/29. Oops, kira ok, senang je. Sebab apa? Dia direct masuk saja. ok, cuma bila kita nak guna satu lagi condition untuk kita dapatkan B, ok, awak boleh macam yang saya bagi tahu sebelum ni, awak boleh substitute terus A dalam ni, ataupun kalau masa cari Y prime nanti
Sebab lepas ni kita nak guna y prime 0 equal to negative 2. Ni maksudnya 1x equal to 0, y prime equal to negative 2 So maksud nak guna y prime ni sama dengan negative 2 ni, awak kena dapatkan dia punya y prime dari sini. So kalau perhatikan nak dapat y prime dekat sini, ni ada darab ni, eksponen dengan ni. So ni kena pakai UV lah, okey, untuk dapatkan y prime ni. Okay, saya tak tunjuk U sama dengan apa. Itu saya dah beberapa kali tunjuk dah. So saya ambil U saya adalah eksponen negatif 2x. So saya dapat kat sini y prime sama dengan U prime V. So negatif 2 eksponen negatif 2x darab dengan A cos 3x, okay, plus B sin 3x. Okay, U prime V plus UV prime. So eksponen negatif 2x V prime. Okay, hati-hati sebab cos dengan sin kita ada, bukan cos x saja. Dia ada 3 kat sini. Macam tadi, jangan lupa darabkan 3 dekat luar lah. So kita dapat kat sini ni U V prime V prime dekat sini adalah negatif 3A sin 3x plus 3B cos, Allah tak muat, negatif 3A sin 3x plus 3B cos 3. Okay, macam tu. Ini yang part yang sini lah. So yang sini sebab dia tak ada darab dengan apa-apa, so boleh integrate, boleh differentiate direct saja. So ini jangan lupa sini ada 2. So ini dia akan jadi differentiate cos adalah negatif sin, so dia jadi positif kat sini. 8 darab 2 16 lah. So 16 per 29 sin 2x. Okay, so sama dekat sini lah, differentiate sin adalah positif plus 18 per 29 cos 2x. Okay, ini kita punya y prime. So bila kita substitute x equal to 0, y equal to negative, y prime equal to negative 2, so kita dapat negative 2 dekat sini. Jadi bila x equal to 0, bila ada cos dengan sin ni, bila x 0 je dia senang lah. Sebab apa? Dia dah jadi kosong saja kalau untuk sin. So macam dalam kes yang ni kita dapat negatif 2a. Sebab ini 1, ini adalah kosong. So samalah ni kosong, ini kita dapat 3b lah dekat sini kan, plus 3b. Ini kita dapat kosong, ini kita dapat plus 18 per 29. Since A kita dah tahu, semua-semua ni ada nilai, pusing-pusing tekan kalkulator semua, dan kita dah akan dapat B sama dengan negatif 2 per 87. Awak kira alright. Therefore dapatlah y. Therefore y equal to A eksponen negatif 2x. Tulis mulalah tadi. A adalah 37 per 29 cos 3x kan, minus 2/87 sin 3x. ok, tambahlah apa benda yang ada kat sini tadi. Mana y kita, tolak 8 per 29 cos 2x. One more, tambah 9 per 29 sin 2x. Alright, macam tu. Soalan yang ketiga ni boleh buat sendirilah.
Okey. Untuk kes yang keempat ni, saya terang sikit. Kes yang keempat ni, apa yang kita boleh buat adalah, kita tengok dia combine eksponen dengan ni. Sini pula combine eksponen, tapi kenapa jadi combine pula? Sebab dia punya power dia berbeza, satu 2x, satu 3x. Okey, tak boleh. Dia sama macam cos tadilah. Dia tak boleh, kita tak boleh buat sekaligus. Kita kena buat asing-asing lah, sebab YP kita berbeza. Okey, kalau kes yang macam ni, apa kita buat adalah kita kena buat satu-satu. Kita kena pecah dua lah kepada YP1. Okey, dan kita consider fx sama dengan 2 eksponen x. Okey, lepas tu kira dapat YP1. Okey, kemudian kita pecah pula YP2. Kan banyak kerja tu. Kalau ada 3 combine tambah sini sin, kena buat 3 YP. So YP2 ni sama dengan, kita consider fx adalah negatif x. Alright, lepas tu dah dapat semua ni YP1 apa, baru kita combine y sama dengan YP sama dengan YP1 plus YP2, sama dengan case yang macam ni juga. Okey, ini adalah kalau linear combination. So saya tak nak explain sebab dia jadi banyak, dia jadi panjang. Okey, jadi untuk sampai di sini kita dah habis method of undetermined coefficient. Ada 3 case, semuanya yang basic dia ada 5, tapi kita lihat yang asas sahaja, iaitu yang melibatkan polinomial, eksponen, dan satu lagi adalah sin dan juga cos. So sampai di sini untuk video kali ini. Jadi terima kasih.